أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, diberikan peluang kepada kita untuk berada di dunia Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita sebagai orang yang menumpang di dunia dia, kita sebagai orang yang diberi pinjam nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat yang sedang kita nikmati hari ini, kita memanfaatkan nikmat yang diberikan itu untuk terus memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mentadbir dunianya dengan tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadits kitab Allah. Sebaik-baik perkataan itu ialah perkataan Allah. Wa ahsanil hadi hadiyu bi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk itu adalah pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bicarakan tentang satu benda yang Allah berikan kepada kita, di dalam rukun iman ada disebut dengan nama beriman kepada qada dan qadar. Sebab itulah para ulama menggaris pandukan ada beberapa jenis ujian. Ada ujian yang bersifat sementara. Ada ujian bersifat uqubah ataupun pembalasan daripada Allah. Dan ada ujian disebabkan teguran daripada Allah, dan ada ujian sebagai mengangkat darjat. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Jangan kamu menyangka kamu telah beriman selagi kamu belum diuji. Sebab itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Menjadi Kekasih Allah, ingatlah wahai Adam, kamu ialah penghuni syurga dan kamu berasal daripada syurga. Maknanya anak cucu cicit kamu asal daripada syurga. Kalau kamu nak kembali semula ke syurga, jadikan dunia ini ujian bagi orang mukmin. Jadikan dunia ini ujian bagi orang mukmin. Bila sebut dengan nama ujian, ada orang yang berjaya mengharungi ujian, ada orang tidak berjaya mengharungi ujian. Kalau kita ambil SPM, tak lulus ujian, tak layak dapat tempat sepatutnya diduduk. Kalaulah kita tak berjaya mengharungi ujian di dunia ini, kita tidak berhak untuk mendapat tempat yang sepatutnya, iaitu syurga yang diidam-idamkan. Jadi, tuan-tuan, kita ambil ujian yang pertama, iaitu ujian bersifat sementara.
Apakah ujian bersifat dengan sementara? Iaitu ujian yang diberikan kepada para rasul-rasul yang terdahulu. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan dibakar oleh kaum dia. Nabi Allah Yaqub diuji oleh Allah. Nabi Allah Shu'aib diuji oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian yang bersifat sementara. Pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bilakah saat yang paling berat kamu mengharungi ujian dekat dunia ni?" Aisyah dah jawab dalam hati dah. Aisyah kata pasti Nabi akan kata perang Uhud. Sebab perang Uhud, tuan-tuan, dia kehilangan bapa saudara dia Sayyidina Hamzah, dan Nabi hampir dibunuh dan patah gigi dia. Aisyah tunggu jawapan tu. Nabi kata, ujian yang Allah berikan kepadaku yang paling hebat sekali adalah bila mana tahun ke-10 kerasulan aku. Di tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, tuan-tuan, waktu tu kaum Bani Hashim di pulau selama 3 tahun. Berkata Abu Sufyan, berkata Abu Lahab, berkata Abu Jahal, "Wahai Abu Talib, apabila kamu pertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh Bani Hashim akan di pulau, dilarang berurus niaga dengan kamu semua, dan dilarang bertegur sapa dengan kamu semua." Bayangkan tuan-tuan, waktu tu kebuluran hampir berlaku kepada Bani Hashim. 3 tahun. Jangan berurus niaga dengan dia. Kalau Bani Hashim menawarkan harga yang lebih baik, kami akan tawarkan lebih baik daripada Muhammad, daripada Bani Hashim. Walaupun kami rugi pun tak apa. Yang penting jangan berurus niaga dengan Bani Hashim. Sampaikan waktu tu, orang musyrikin yang kafir tu pun kata, cara Abu Sufyan, Abu Lahab sangat zalim. Sifat manusia. Tuan-tuan, 3 tahun kebuluran hampir berlaku. Contoh, boleh bayang tak orang tak makan? Tak ada makanan, tak ada minuman, hampir. Waktu itulah Nabi kehilangan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Waktu itulah Nabi kehilangan bapa saudaranya Abu Talib. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Abu Talib tension dalam situasi Bani Hashim yang tertekan hidupnya, makanan tak ada. 3 tahun. Kita COVID berapa tahun? Baru setahun saja. Tu pun riuh rendah. Saya daripada syarikat Rahaya Travel, riuh rendah sebab tak ada job. Setahun tak ada job. Setahun daripada 32 cawangan tinggal 3. Tutup semua. Mana boleh tahan? Itu pun tak tahan. Staf kami mati dekat Mekah berapa orang kena COVID-19. Kita rasa tu dah berat dah. Nabi 3 tahun. Berapa ramai kes yang bunuh diri sekarang di Malaysia sebab COVID-19. Berapa ramai peniaga-peniaga Gunung Tikar sebab COVID-19. Tuan-tuan, baru setahun. Cuba bayangkan dengan situasi COVID ni, lebih hebat yang Nabi pernah lalui, lebih hebat. Dilarang berurus niaga, tak boleh terus. Kebuluran hampir berlaku. Seorang ibu tak sanggup tengok anak kelaparan sampai ambil sampah makan. Tuan-tuan, kita belum sampai Malaysia ambil sampah makan, belum. Sampai ambil pasir makan, belum sampai lagi. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-10 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sedih. Dia bawa diri bersama dengan Zaid bin Harisah, dia pergi ke Taif. Cari tempat sebagai tapak untuk menyebarkan Islam. Sebab dia rasa Taif tempat yang paling baik, tempat yang subur, macam Cameron Highland tu, tempat yang subur. Hatta kalau kita dapat tempat ni,
kerana tempat ni orang berurus niaga, kita boleh menyampaikan risalah Islam. Tetapi sepanjang 3 hari, orang buat barisan, ejek Nabi, hina Nabi, cerca Nabi. Tuan-tuan, bahasa kita kalau Malaysia ni, kalau bangang tu dah teruk sangat dah. Lebih daripada tu. Kalau setakat kita sebut apa? Bahalul, teruk dah tu. Babi, tu melampau dah tuan. Nabi menghadapi lebih daripada tu, cerca yang macam tu. Sepanjang 3 hari, mereka buat barisan, baling batu dekat Nabi. Maka Zaid bin Harisah, tuan-tuan, mempertahankan Nabi, menjadikan badannya sebagai perisai. Tuan-tuan, Nabi bawa diri, menangis, pergi di satu kebun anggur seorang Yahudi yang bernama Adash. Tuan-tuan kalau pergi Taif, pergi kebun anggur, nama kebun anggur tu Adash. Nabi sampai di sana. Jadi Yahudi ni, walaupun dia Yahudi, tapi bila tengok Nabi dilontar dengan batu, rasa kesian tu ada. Sifat manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang bukan Islam, aksiden, kesian tak? Sifat manusia. Waktu tu dia ambil kata, wahai hamba dia, kau bagi dekat Muhammad anggur ni. Nabi pun ambil anggur tu, dia masukkan ke mulut dia, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nasrani hamba tadi? Tuhan, bacaan apakah Tuhan baca tadi? Inilah bacaan yang diajar oleh Tuhan punya dunia ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, bacaan yang Tuhan baca ni pernah dibaca oleh Musa, pernah dibaca oleh Ibrahim, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman. Seperti mana yang disebut dalam kitab kami Taurat, maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Seperti yang disebut dalam Taurat, Zabur dan Injil. Adakah kamu Rasul yang dinanti-nanti yang disebut dalam Taurat? Nabi kata ya. Di mana? Satu kebun anggur dipanggil kebun Adash di Taif. Tahun bila? Tahun ke-10 kerasulan. Nabi bawa diri dia berjalan. Dia merintih dalam hati dia. Dia kata, ya Allah, kalaulah kau serahkan diri aku ni kepada musuh-musuhmu, aku reda. Kalau itu ketentuanmu, ya Allah. Kalau kau serahkan aku kepada ahli keluargaku, walaupun ahli keluargaku menentang agamamu, aku reda. Kalau itu ketentuanmu, wahai Allah. Wahai Allah, andai kata kau serahkan aku kepada siapa saja, aku reda. Itu ketentuan kamu kepadaku. Tetapi ya Allah, di manakah agama kamu akan hidup di muka dunia ini? Kalau semua menolak agamamu, bagaimana usahaku untuk menegakkan agamamu? Tiada tempat yang sudi untuk menerima agamamu. Berilah aku tempat, wahai Allah. Waktu tu Allah kata, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ni popular, surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah mendengar rintihan hati Nabi. Nabi berjalan di tengah berhenti satu tempat, maka terdengar satu suara yang kuat, ya Muhammad, ya Muhammad, Allah mendengar rintihan kamu. Nabi terkejut, tuan-tuan. Dia pandang ke langit. Dia tengok satu makhluk yang tingginya antara langit dan bumi. Makhluk itulah yang memeluknya di dalam gua Hira, yang bernama Malaikat Jibril. Tempat itu dinamakan Qarnul Manazil. Tempat orang buat umrah tu. Tuan-tuan kalau buat umrah turun ke Jeddah, niat di mana?
Qarnul manazil. Nak ceritanya tuan-tuan, selepas daripada peristiwa itulah, maka Allah kata, malaikat kata, wahai Muhammad, Allah telah perintahkan kepada kamu, kamu mintalah kepada malaikat penjaga bukit ni. Kalau kamu suruh menghimpit antara dua bukit ni, dia akan turut kehendak kamu ya Muhammad. Maka kata Nabi, sesungguhnya mereka tidak tahu, wahai para malaikat sekalian. Kesan itulah Allah menghadiahkan Nabi Isra wal Mi'raj. Tu Isra Mi'raj itu berlaku sebab apa? Allah hadiahkan dia untuk linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dia. Masuk bulan Sya'ban. Itu tadi apa dia? Ujian apa tuan? Ini ambil PSA gagal tuan-tuan. Bersifat sementara. Yang kedua, ada ujian sebagai uqubah, pembalasan dosa yang dia buat. Daripada dosa yang dia lakukan, ini sebagai uqubah, pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak COVID ni ada yang berbentuk pembalasan, ada yang berbentuk sebagai teguran daripada Allah, ada sebagai Allah nak berikan dia pahala. Orang yang bunuh diri tu, orang tu gagal dalam ujian. Orang yang tak terima takdir Allah tu, maka dia gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cakap senang Syekh, yang melalui tu. Orang yang bisnes tak ada tu macam mana Syekh? Dia nak terima qada dan qadar tu bukan perkara mudah. Tuan-tuan yang makan gaji ni macam tu lah tuan-tuan, yang tak makan gaji ni. Berapa ramai ustaz yang meninggal sepanjang COVID ni tuan? Ramai yang meninggal. Saya tahulah, saya duduk dalam grup ustaz. Tuan-tuan, dia telefon saya, Syekh, entah buat macam mana COVID? Saya ni ada pencen, saya kata. Ada pencen. Ada lagi duit haji tahun sudah tak habis lagi. Lagi. Kebetulan umur saya 55, boleh ambil APM. Kebetulan. Kita stay stabil lah. Tapi terasa risau tak risau Syekh? Hari-hari tarah tebing. Saya punya maintenance bulanan kena ada 10K sebulan. Sebab nak bayar anak-anak ada 6 orang. Ada universiti, seorang 1,000. 6 orang dah 6,000 tuan-tuan. Perbelanjaan dia. Situ saja, belum makan lagi. Kan? Yang pakai kereta tu, duit minyak, duit tol. Dia tahu minta itu tuan-tuan. Tarah tebing. Kalau setahun kali dengan 10 pun tuan. Gunung pun nak runtuh Syekh. Waktu tu gaji dapat separuh, kami bagi campur sikit duit tu. Waktu tu entah buat apa Syekh, entahlah Syekh, sejak daripada COVID jadi kreatif pula saya kata. Saya explore semua benda-benda bagaimana nak buat filem ni, sampai bilik saya tu jadi studio dah tuan-tuan. Dah ada green screen tuan-tuan, sampai dah ada lighting, sampai dah ada red lighting, sampai macam tu sekali. Sampaikan saya cuba explore, akhirnya tuan-tuan, entah buat apa, anda buat YouTube sendiri, dapatlah sebulan 1,400. Bila saya punya zikir munajat tuan-tuan, 4 juta tuan-tuan. Nontonnya 4 juta. Berapa ramai yang subscribe? Automatically, hikmah dia apa dia? Hikmah daripada PKP, pandai pula buat channel sendiri, YouTube sendiri. Saya cantumkan baca Quran apa semua. YouTube pembayar bulan ni dapat 1,850 bulan ni. Duduk saja. Jadi kreatif. Orang tu buat macam tu je. Buat macam tu Syekh. Nak hilangkan kerisauan. Pagi-pagi jogging, kayu bersikal. Lepas kayu bersikal, boring lagi. Apa nak buat? Pergi pasar, beli ayam, beli nasi, beli lauk. Jadi tukang masak pula sepanjang COVID. Lepas tu tengah hari masuk bilik, buka kitab, buat PowerPoint, apa boleh buat, cari hukum, cari hujah,
besok lepas Covid aku ada 800 tajuk Syekh. Waktu tu. Jadi kita sibukkan diri, automatically malam letih. Bila letih tuan-tuan, automatically dia tak fikir dah. Dia akan datang balik masa bila? Masa buat kereta. Bila masa buat kereta tak ada buat apa, buat kereta. Alamak, duit makin habis gitu. Kena isi pengisian tu. Sebab tuan-tuan, kita perhatikan kesan daripada Covid. Pernah tak orang-orang syekh-syekh Arab di Mekah tu fikir bahawa mereka selama ni menggunakan segala-galanya untuk pendapatan mereka? Apabila Covid melanda, rakyat Arab Saudi 80% bekerja dengan pelancongan. Syarikat muasasah. Di bawah syarikat muasasah ada 1,800 lebih syarikat muasasah. Bila Covid melanda, terberhenti tuan-tuan. Pengangguran paling tinggi daripada rakyat Arab Saudi sendiri. Masa tu baru dia terfikir, dulu aku buat duit, orang nak masuk negara aku kena bayar. Tuan-tuan bayang, Mina tu, satu maktab tu dia boleh isi 3,000. Dia lantak 3,500. Berimpitlah jemaah haji Malaysia ni. Dia charge harga yang tinggi. Bayangkan, untuk bas, untuk 4 hari, dia cecah sampai 10,000, 15,000 untuk 4 hari. Dia gunakan tuan-tuan untuk kepentingan diri. Tuhan tarik nikmat tu, kaku dia sekejap. Kita di Malaysia tak nampak sangat sebab dia negara pelancongan, tuan-tuan. Waktu tu ada ujian yang bersifat dengan ukubah, pembalasan daripada dosa yang dia buat. Ada ujian yang bersifat sebagai teguran daripada Allah. Allah nak tegur dia. Kamu kena sedar bahawa apa yang ada pada hari ini semua daripada aku. Saya guna otak saya berfikir. Saya boleh dapat PhD. Otak siapa punya? Allah bagi. Pinjam. Sekarang ni kamu rasa kamu hebat, Covid datang, apa kamu boleh buat? Dengan PhD kamu, dengan kemahiran kamu. Bahawa dia sedar, aku makhluk yang lemah. Ada pula ujian dianggap sebagai mengangkat darjat dia. Wala hazanin wala wasabin wala hammin. Kesakitan, kepayahan, kesusahan bagi umat Muhammad, illa rafa'allahu biha darajah. Allah nak angkat darjat atas diri dia. Sebab itu tuan-tuan, disebut dalam hadis yang lain, walaupun satu duri mencocok kaki itu, kesakitan itu, maka di waktu itu Allah nak berikan pahala atas dia. Jadi tak bolehlah kita nak kata orang ni pembalasan. Dah ada orang bentuk pembalasan, ada orang dalam bentuk teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedar tak sedar, bila dia sedar dia cepat-cepat beristighfar, dan ada orang dikategorikan sebagai Allah nak berikan pahala kepada dia. Sebab itu disebut wabasyiris sabirin alladina idza asabatuhum musibah. Bersabarlah kamu ketika kamu ditimpa sesuatu musibah. Qalu, katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya daripada Allah. Kita kembalikan balik pada Tuan bunyi dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan sekarang ni tuan-tuan, baru nak masuk tajuk ni. Apa dah? Kalau kita perhatikan sekarang ni, viral dalam masyarakat. Bila saya menilai, saya duduk seorang-seorang lah, saya menilai sebab Ramadan ni disebut man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa kerana iman dan dia ihtisab diri dia, dia merenung. Saya cuba ihtisab diri saya, sebab apa orang tu jadi macam ni? Sebab apa orang tu jadi macam ni? Sebab apa orang viralkan makcik yang tutup mikrofon surau tu, yang perlahankan mikrofon surau? Tuan-tuan tengok tak tu video yang makcik tu perlahankan mikrofon surau? Ya, saya pun tengok yang tunjuk bagus, tindakan jawatan kuasa ramai. Yang tunjuk tak bagus jawatan kuasa tu sikit. Oh, saya mula menilai, oh
Sebab apa manusia jadi macam ni? Tuan-tuan, bila saya nilai-nilai, rupa-rupanya Allah dah letak dah hukum ni. Sebab itu ada hukum yang dipanggil fardu ain. Ada hukum dipanggil fardu kifayah. Dalam masyarakat ada beberapa kategori, ada beberapa kelompok manusia. Ada manusia yang saya namakan muqallid. Apa dia muqallid? Orang awam. Bila orang awam ni, dia hanya tahu perkara berbentuk dengan hukum fardu ain saja. Fardu ain ni boleh tahu sah, batal, makruh, sunat, wajib, dosa, pahala, asas. Golongan yang kedua dipanggil mujtahid. Mujtahid ni ialah golongan yang tahu ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu untuk mengeluarkan hukum. Mujtahid. Dia mahir ilmu nahu, dia mahir ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan. Dia mahir ilmu hadis, dia tahu ini hadis sahih, dia tahu ini hadis dhaif, dia tahu ini hadis maudhu'. Kemudian dia belajar ilmu mantik, ilmu balaghah. Dia tahu apa itu qiyas, dia tahu apa itu istihab, dia tahu apa itu masalih mursalah, dia tahu apa itu uruf, dia tahu apa itu syahaduz zari'. Yang saya sebut ni tuan-tuan tahu tak? Tuan tahu tak? Tobatlah, tak tahu saya. Yang tu dipanggil apa dia? Muqallid. Kalau orang yang tahu ni dipanggil mujtahid. Sebab itu bila orang-orang awam dia komplain, sebab orang awam lihat benda tu baik, tak mana dosanya? Baca Quran kan baik. Baca Quran baik tuan-tuan? Baik. Baca Quran pasang kat kaset tu baik tak? Baca Quran ustaz baik. Dia boleh faham kat situ. Tapi dalam hukum ada dipanggil fiqh 6. Ada dipanggil fiqh maqasid syar'iyah. Wajib menjaga 5: agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Kemudian dalam maqasid pula ada 3, dipanggil daruri, sebab daruri menjaga 5. Kemudian sebab hajat menjaga 5, dan juga ihtisan. Dia kena melihat ketiga-tiga tu. Kemudian dia pergi pula kepada fiqh fiqh aulawiyat, keutamaan. Kemudian dia pergi pula kepada fiqh ikhtilaf. Dia pergi pula kepada fiqh muwazzanat, pertimbangan. Dia pergi pula kepada fiqh, apa satu fiqh lagi? Waqi', tempat. Dia menilai ke semua sekali, baru terbentuk sesuatu hukum. Orang awam hanya tahu ini sah, batal, makruh, sunat, wajib. Betul tak? Baik, hari ni ada keluar, saya terbuka dari YouTube, dia kata orang semayang 8 tak dapat pahala tarawih, dapat pahala qiyam. Yang cerita pun ustaz juga. Dia kata lagi, orang yang semayang 20 baru dapat pahala tarawih. Tuan-tuan buat 8 ke buat 20? Cuba jawab kat saya. Agak-agak tuan dapat pahala mana? Orang awam tak faham syekh benda ni. Dia pegang janji tarawih, kan? Dia bila dia panggil mujtahid ni, dia tahu hukum dia. Contoh tuan-tuan, dalam ihram, orang perempuan dilarang menutup muka. Dalam ihram, wanita dilarang menutup muka. Face mask tak boleh pakai lah. Bagaimana hukum waktu Covid? Jawab, tuan-tuan. Orang awam hanya tahu larangan dalam ihram, wanita tak boleh menutup muka. Kalau sengaja kena bayar dam, hukumnya berdosa. Tak sengaja tak berdosa, kena bayar dam. Bagaimana hukum pakai face mask waktu Covid bagi perempuan buat ihram? Jawab. Ustaz, sebab bahaya ustaz. Dia jawab tu ya. Fiqh nak menentukan dia tuan-tuan, mujtahid ni nak menentukan hukum tadi, dia kena menilai ke 6 jenis fiqh tadi. Dan dia kena menilai kepada maqasid syar'iyah, agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Dan dia kena menilai kepada fiqh pertimbangan. Dia kena menilai kepada maqasid syar'iyah,
agama, nyawa, akal, nasab, harta dengan daruriyat, sebab daruri, jadi boleh. Hajat, keperluan, kalau tidak dia akan mati, rosak nyawa dia, mudarat atas diri dia. Kemudian dipanggil ihsaniyat, ada nampak indahnya Islam tu, tidaklah sampai kena ikut sampai boleh mati. Oh, dia kemudian kena menilai pula di sudut uruf, kadar sekat mana yang dia boleh buat. Dia kena menilai semua sekali. Maka hukumnya adalah harus. Bila sebut dengan nama harus, dia jadi boleh. Bila jadi boleh dengan uruf, uruf tu tak boleh melampau-lampau, kena macam tu je. Kena bayar dam tak? Tak kena bayar dam. Kalau ikut biasanya, kena bayar dam. Sebab dia kena nilai semua sekali. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita faham agama macam tu, nampak indah agama tu. Tuan-tuan, agak-agaklah tahun ni orang tua tak boleh pergi haji. Bukan mesti. Orang tua yang macam mana tak boleh pergi haji? Orang tua yang ada penyakit, confirm tak boleh pergi. Tuan-tuan, kena ambil suntikan 2 vaksin, wajib ambil. Saya kena yang kedua demam, tuan-tuan. Sebab saya frontliners, orang barisan depan untuk haji, kena ambil. Mam, nak ambil tu dia cek dulu. Dia cek dulu boleh ambil tali, ada darah tinggi ke tidak, ada dia kenyamanan ke tidak. Dia cek semua sekali, baru dia bagi. Sebab dia kena menilai, fake tu kena menilai semua sekali. Sebab orang tua tahun ni kalau pergi haji, orang tu sangat mudah dijangkiti oleh COVID-19. Sangat mudah. Jadi waktu dia ambil, hanya orang tua yang benar-benar sihat sahaja baru boleh pergi. Tetapi nafsu kata macam mana? Ustaz, nama saya dah naik dah baru ni, tiba-tiba tahun ni tak ada. Nafsu kata. Hukum kata apa? Wajib menjaga nyawa dalam meletakkan 3 tadi. Daruriyat, yang kedua hajat, yang ketiga tahsiniyat. Siapa kat sini yang ambil degree UIA? Angkat tangan. Siapa UIA mesti ada bab ni. Walaupun dia ambil bukan pengajian Islam pun, dia mesti ada terima, dia akan terima bab ni. 3 tu. Ya. Baik. Tuan-tuan ambil lah pengajian apa pun, kalau UIA, bab ni mesti dia akan sampai. Tuan-tuan. Baik. Samalah hukum, tuan-tuan, waktu tu. Keadaan tu terpaksa. Tahun ni OKU, no haji. Mudarat atas diri dia. Baik. Quran kata, ni dalil menyebut perintah, hukum. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah kata, Allah perintah, aku menyeru manusia daripada melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang liman istata'a, bagi mereka yang berkemampuan pada harta. Harga pergi haji berapa? Tolong jawab, tuan-tuan. Harga pergi haji berapa sekarang? Harga pergi haji sekarang berapa? 25,000. Harga terbaru ni 25,000. Tuan-tuan bayar berapa? Haji kali pertama 9,980. Harga asal berapa? 25,000. Siapa tolong top up? Tabung haji tolong top up. Kembali pada hukum balik. Liman istata'a, bagi mereka yang berkemampuan pada harta. Kalau tak cukup 25, belum kategori istita'ah, Syekh. Berkemampuan pada diri, sihat tubuh badan, selamat perjalanan. Orang tua pergi tak selamat, belum istita'ah. Orang sakit jantung tak selamat, belum istita'ah. Orang yang ada masalah penyakit, belum istita'ah. Berkemampuan pada diri, berkemampuan sihat tubuh badan, berkemampuan pada keselamatan. Selamat tak dia pergi dalam keadaan macam tu, COVID ni, dengan penyakit dia tu. Kalau tak selamat, belum istita'ah.
Liman istata'a, dia berkemampuan menjadikan perjalanan dia dan juga orang yang ditinggalkan. Liman istata'a, berkemampuan pada orang lain. Ujung sekali itu, berkemampuan pada orang lain. Maknanya yang tabung haji top up tu berkemampuan pada orang lain. Dia jatuh ujung sekali. Bermakna fiqh menyebut waktu tu tuan-tuan tengok kepada situasi. Kalau dia nak bagi, boleh ambil tak? Saya ulang balik, jangan takut jawab, tak ada penyingkiran. Tuan-tuan jawab. Dia tak nak bagi, tuan-tuan boleh marah tak? Tak boleh marah. Kalau dia nak bagi, boleh ambil tak? Boleh ambil. Tapi nafsu kata apa? Saya nak ustaz, saya nak. Nafsu kata. Allah kata, walillah, Allah menyeru manusia buat haji bagi mereka yang liman istata'ah, berkemampuan. Jadi tuan-tuan jangan terkejut. Tahun ni bulan Ramadan ni akan keluar senarai nama orang naik haji. Dia akan ambil istilah istita'ah pada diri, istita'ah pada berkemampuan orang lain, istita'ah pada kesihatan, istita'ah kepada keadaan keselamatan dia. Dia akan nilai semua sekali. Orang itulah yang akan dinaikkan pergi haji pada tahun ni. Tapi adakah orang awam boleh terima benda ni? Susah nak terima saya. Sebab apa? Jangan marah dia. Sebab mereka hanya tahu hukum fardu ain saja. Ustaz, saya dah ada dah ustaz. 9,980. Saya dah ada dah. Kena faham tu. Orang pergi haji kali pertama 9,980. Haji kali kedua bayar penuh 25. Pergi dengan package bayar penuh. Agak-agak tuan-tuan tahun ni, saya cerita tahun ni, satu bilik tak ada bilik berempat berenam dah. Semua berdua. SOP. Kos naik tak? Nak tanggung lagi ke seorang-seorang satu kepala 15,000? Fikirlah tuan-tuan sendiri. Dua. Hari ni di Mina, dulu di Mina boleh lantak 3,500. Sekarang di Mina satu maktab hanya letak 1,500 saja. Bayar penuh. Kos naik tak? Kos naik. Bas dulu boleh naik penuh. Sekarang naik separuh je. Bayar penuh. Kos naik tak? Naik. Jadi tuan-tuan, mereka kena menilai. Fiqh pula. Fiqh ni dia akan menilai mudarat dan manfaat. Dia panggil dia panggil fasadah, mafasadah. Iaitu dua mudarat. Dia kata kalau ambil hukum bagi orang 9,980, mudarat dia begini, manfaat dia begini, manfaat dia popular, gitulah maksud dia, populis. Maka fiqh kena menilai mana mudarat. Maka fiqh kata kena meninggalkan mudarat, mengambil manfaat, iaitu maksud dia jangan ambil resiko menyebab kamu boleh jadi rugi. Fake. Itu dia panggil fiqh. Tapi orang awam ada tak ilmu ni? Tak ada. Dia tahu nama dia naik, dia tahu dia nak subsidi. Dia tahu dia nak itu saja. Hukum kata begini. Fiqh kata begini. Saya bagi contoh lagi. Fiqh ikhtilaf. Apa dia fiqh ikhtilaf? Tuan-tuan, rukun haji ni di antara adalah tawaf. Tawaf jumhur ulama mengatakan 7 pusingan. Jumhur ulama mengatakan 7 pusingan. Tak ada khilaf, 7 pusingan. Tiba-tiba SOP berlaku. Fiqh kata hukum terbentuk masa tu, keadaan tu, waktu tu, situasi tu, keadaan dia waktu tu terbentuk hukum begini. Asalnya begini. 7 pusingan. Arab Saudi kata tahun ni tidak ada tawaf wada. Pelik tak Ji? Orang pernah pergi haji pelik tu. Tak pernah berlaku Ustaz. Tahun ni tak ada hukum tawaf wada. Why? Wajib menjaga nyawa. Sebab apa? Sebab keadaan pada waktu tu, tuan-tuan, boleh masuk melaksanakan tawaf hanya 2,000 orang saja dalam satu masa. Berapa ramai nak pergi tawaf? Kena pakai
Telefon tu pergi scan dulu, booking untuk tawaf. 2. Kemudian 7 pusingan syarat hukum tawaf. Tiba-tiba dia ni ada penyakit kencing tak tos, dia ni ada daimul hadas, dia tak faham ilmu daimul hadas tu, dia ni ada masalah fatrun naqa. Tu fatrun naqa. Tahu tak tuan-tuan fatrun naqa? Tahu tak? Yang tuan-tuan tak perlu tahu pun sebab tu penyakit orang perempuan saya. Perempuan yang uzur kejap ada kejap tak ada, on off ni. Kan? Hukum-hukum gitu. Ada orang penyakit keputihan, benda-benda gitulah. Dia tak tahu hukum-hukum gitu. Dia nak konsisten pegang yang dia punya tu batal. Agak-agak boleh habis ke 7 pusingan 2 jam. Orang muda ni bolehlah. Cuba tanya yang sakit lutut tu, boleh tak dia? Haji agak-agak boleh habis tak 2 jam tawaf sa'i? Kalau tak boleh habis, tuan-tuan, tak boleh habis, maka ulama menetapkan dia kena berpegang kepada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi memadai 4 pusingan sahaja. Pelik tak haji tahun ni? Pelik. Saya namakan haji tahun ni dipanggil Haji Covid, tuan-tuan. Hukum dia akan berubah. Sebab fiqah ni, tuan, dia akan berubah mengikut masa, keadaan, tempat dan sebagainya. Dia akan berubah. Dia tidak semestinya begitu. Tetapi jangan bermudah-mudah. Ustaz, saya nak pegang Maliki lah, saya nak pegang Hanafi. Bukan macam tu. Dia keadaan waktu tu, masa tu. Saya nak sebutnya, hukum ni, tuan-tuan, dipanggil fardu kifayah, yang kadang-kadang orang awam pun tak ada ilmu ni. Dia kata, apalah pelik tu, benda ni boleh berlaku. Zaman Nabi dulu ada ke ustaz? Dia kata gitu. Ada ke boleh berubah ni? Siapa kata tak ada? Saya buktikan. Pada 15 bulan setelah berhijrah Nabi SAW, 15 bulan setelah berhijrah, Nabi mengarahkan Abdullah bin Jahsy untuk pergi ke Taif. Wahai Abdullah bin Jahsy, kau pergi ke Taif, buat risikan, aku dengar khabar bahawa Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab merancang untuk melelong harta-harta kamu yang berada di Mekah. Orang yang berhijrah ni mereka tak bawa harta, kita lelong harta dia. Waktu tu Abdullah Jahsy pun pergi. Tengah perjalanan jumpa dengan Ibnu Hadrami, seorang musyrikin, seorang ahli perniagaan. Lalu berkata Ibnu Hadrami, oh mereka nak masuk ke Mekah, mereka nak ambil harta mereka, kita jangan bagi benarkan mereka masuk. Berlaku pergaduhan mulut. Tuan-tuan marah tak kalau harta tuan-tuan nak dilelong? Marah tak? Yang dekat Kodiang tuan nak dilelong, marah tak tuan-tuan? Mesti rasa marah. Kita 2 KL, orang nak jual harta kita. Berlaku pertengkaran mulut. Dan akhirnya berlaku pembunuhan. Abdullah membunuh tuan-tuan Ibnu Hadrami dengan busur panah dia. Waktu tu berlaku di antara Jamadil Akhir dan Rejab. Sedangkan bulan Rejab ialah bulan haram daripada berperang. Allah bin Jahsy bawa balik harta ghanimah jumpa Nabi. Nabi kata, wahai Abdullah bin Jahsy, kamu tahu tak kamu berada di antara bulan Rejab dengan Jamadil Akhir? Kamu tahu tak bulan ini bulan diharam daripada berperang? Tengok Yahudi Madinah dah berkata kepadaku, tengok orang Mekah berkata, Muhammad kata kami berpegang pada agama Musa, Yaqub, Yusuf, Ibrahim, Ismail. Di mana penghormatan mereka kepada 4 bulan? Muharram, Rejab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Nabi diam. Turun ayat. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu apa hukum berperang pada bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katalah berperang pada bulan haram ini dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Bahawa menghalang orang daripada mengikuti jalan Allah lebih besar dosanya daripada membunuh. Menghalang orang masuk ke tanah haram lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan juga menghalau orang keluar daripada tanah haram lebih besar dosanya daripada membunuh. Nampak tak tuan-tuan?
Zaman Nabi dah buat, wajib menjaga nyawa. Sebab waktu tu kalau Allah bin Jahsy kata, tak boleh berperang ni bulan haram, matilah tuan-tuan. Man hukum kata disebabkan mudarat, maka hukum tadi menjadi harus pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya tak menyalahkan masyarakat kalau dia tak faham benda ni. Sebab benda tu fardu kifayah. Macam kes tadilah, kes makcik yang tutup mikrofon surau tu kan. Sebab hukum kan kembali pada hukum asal. Hukum asal tuan-tuan, yang dilaungkan ialah azan. Pemberitahuan ialah masuknya waktu Bilal naik atas tempat tinggi melaungkan azan. Zaman sekarang dah ada mikrofon. So mikrofon tu, speaker tu sebagai tempat laungan azan. Tengok pada keperluan. Arab Saudi sebut lakum dinukum waliyadin, agama engkau agamaku, agamaku. Tiada keperluan untuk mengucapkan Merry Christmas sebab majoriti Muslim. Di Malaysia situasi berbeza. Kita masyarakat majmuk, maka kita boleh menyebut Merry Christmas sekadar beritahu, menggembirakan mereka dan tidak beretikad dengan agama mereka. Keadaan waktu tu, masa tu tak sama dengan orang lain. Azan tadi, keperluan melaungkan azan. Baca Quran, ada tak dalil menyuruh baca Quran sebelum masuk waktu? Ada tuan-tuan? Tak ada, Syekh. Tak ada tuan-tuan. Di Pulau Pinang ada buat demo, marah. Pasal apa mereka tak benarkan masjid buka Al-Quran. Hukum tuan-tuan, dia jadi boleh. Tengok keadaan. Contoh, tilawah Quran. Perempuan boleh tak mengangkat suara? Jawapannya tak boleh. Perempuan boleh laungkan azan tak? Tak boleh. Jadi macam mana ulama boleh membenarkan wanita masuk tilawah, mengangkat suara? Dia ada sebab. Sebab jadi boleh sebab belajar. Fiqh kata kalau belajar, murid kena buka cadur dia untuk guru tengok mulut dia macam mana tempat keluar huruf. So bila tilawah Quran, ada hakim dia, ada penilainya. Ada hakim tajwid, ada hakim fasahah, ada hakim tarannum. Nampak tak? Sebab ada yang menilai dia. Yang kedua, ada skrin tak tilawah Quran? Ada orang yang menyemak. Baru jadi boleh. Tuan-tuan dipasang Quran dekat masjid tuan-tuan. Ada orang semak? Kat surau ada tak orang semak kat rumah? Surah apa ini? Surah apa semak? Ada? Tak ada. Maka tiada keperluan. Dan kita melihat pula kepada keperluan semasa. Kalau environment yang majoriti Muslim dan dia tidak mengganggu, dia kena ambil uruf. Sekadar uruf, sikit saja. Majoriti Muslim, maka harus sebab ada kebaikan pada dia. Kalau letaknya azan, baca Quran tuan-tuan, diletak dekat Bukit Bintang, ada keperluan tak? Saya tanya lagi sekali, ada keperluan tak? Tak ada keperluan, maka tak perlu buat, azan saja. Kalau surau dekat rumah flat, ada tak keperluan? Surau tingkat bawah, speaker dekat bilik dia tuan-tuan. Ada keperluan tak? Tak ada keperluan. Fake ni dia berubah. Masa tu, keadaan tu, waktu tu. Katakanlah surau tengah-tengah, keliling kondo, dan menara lebih rendah daripada kondo. Ganggu tak orang lain? Ganggu. Bila ganggu, sekadar keperluan melaungkan azan. Uruf maknanya setakat tu saja. Tak boleh kuat sangat. Fiqh. Kalau azan, yes, ini baca Quran. Dia lantaknya sampai 1 jam setengah. Sebelum sebab tu 1 jam, setengah jam. Uruf kena hukum di situ. Sebab tu saya sebut tadi, masyarakat awam ni dia tak faham benda ni sebab dia lihat benda tu kalau baca Quran kan baik ustaz. Apa yang dosanya? Benda baik kata dia. Kan? Majoriti yang cakap begitu. Tuan-tuan, saya nak tanya sebelum akhir ni. Semayang tarawih 8 rakaat baik tak? Baik. 20? Baik. Semayang zuhur 4 rakaat baik tak? Baik. Zuhur 20 rakaat baik tak? Banyak ustaz, lagi banyak lagi bagus. Dah. Bila sebut ibadah mesti dengan tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tak jawab lagi persoalan yang baru viral tadi berkenaan dengan ustaz. Dia kata orang sembahyang tarawih 8 tak dapat
tarawih, orang buat 20 boleh dapat tarawih. Jawapannya panjang. Kalau nak bagi jawapan, saya kena huraikan ke 6 jenis fiqh tadi. Dan saya kena huraikan kepada kaedah istihab dan juga istihsan dan juga syahaduz zari', perbahasan yang panjang. Jadi tuan-tuan, penuhkan program-program ilmuwan kita secara tak langsung. Kita tahulah serba sedikit bagaimana untuk mengeluarkan hukum. Walaupun benda ni fardu kifayah, ambil tahu saja tuan-tuan, jangan tak tahu langsung. Bila tak tahu langsung tu, kita akan cepat membuat keputusan dan menyebabkan gangguan kepada masyarakat yang kadang-kadang dianggap benda tadi adalah betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, saya nak nasihatkan tuan-tuan hati-hati dengan badal haji yang tampal kat pokok-pokok tu ya. Kerana apa? Kerana bermula pada tahun sudah, orang nak buat haji, dia kena bayar dekat majlis perbandaran, dipanggil baladiah, 980. Dia kena bayar sebab dia nak dapatkan bakut tu untuk masuk ke Arafah. Dan bagi mereka yang bekerja ketika haji, bawa bas ke, kerja catering ke, kerja apa ke, dia kena bayar 980 dekat baladiah. So syarikat yang menguruskan tu akan bayarkan dia 980. Dan majoriti yang bekerja ketika haji, sama ada driver bas, sama ada catering, sama ada yang pemasang lampu dan sebagainya, majoriti mereka buat haji. Tapi mereka pakai ihram ke tidak? Mereka tak pakai ihram. Bila tak pakai ihram, sah tak haji dia? Sah, sebab dia wajib haji. Dia kena bayar dam. Cuba kira dah, 980 campur 420 apa? 2 berapa tuan? 980 campur 420 apa? Kemudian saya tanya dia, berniat di mana? Saya berniat di Arafah ustaz. Bila dia berniat di Arafah, berniat melepasi miqat, kena bayar dam seekor kambing lagi. Dia mesti berniat di kawasan penginapan dia. Berapa semua dah? Berapa dah? 1,800 lebih kan? Tiba-tiba kat pokok tu 1,300. Logik tak logik tuan-tuan? Yang buat kerja ni pun ustaz juga. Itu masalah. Jadi saya nak beritahu, hati-hati benda-benda ni. Dan pastikan tuan-tuan badal haji ni pergi kepada syarikat yang dapat lesen pada tahun ni. So tanya dia, staf dia berapa? Kalau staf dia ada 10, maka badal haji 10 saja tuan-tuan. Kalau staf dia ada 15. Macam kami pada tahun ni, staf kami ada 111, maka staf kami ada 500, maka staf kami ada 1000, staf kami ada 115. Maka badal haji untuk itu saja. Bahkan tabung haji pun belum keluar, buka WhatsApp dia, dia tak keluar lagi badal haji. Sebab apa? Dia takut menghadapi situasi sekarang. Sebab apa? Dia lebih berhati-hati dengan uruf. Tapi insya-Allah saya dimaklumkan dia akan keluar juga badal haji last minute besok. Tapi hati-hatilah dengan badal haji yang tampal kat pokok-pokok, kat surau-surau tu saya. Hati-hati sebab orang awam dia tak nampak benda ni. Sebab saya berada di lapangan, saya nampak benda-benda tu, bagaimana pembayaran tu akan berlaku. Jumpa lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.